Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu Nabi kita, tuan-puan sekalian. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat kepada Nabi yang terbaik. Kita jadi umat kepada Nabi Nabi yang terakhir, penghulu sekalian Nabi. Dan kita adalah umat yang terpilih, yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kuntum, kalian, kamu semua, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan di kalangan manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, kamu diminta kerana kamu umat yang terbaik, dan untuk jadi umat yang terbaik kamu diminta untuk menyuruh, menyebarkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu perlu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat syurga sekalian, sahabat-sahabat dunia akhirat, sahabat-sahabat seperjuangan, masya-Allah, sahabat-sahabat yang sentiasa mencari jalan-jalan kebenaran, yang sentiasa mencari jalan-jalan untuk mengubah diri, jalan-jalan untuk menguatkan semangat menghadapi ujian Allah. Dan kita nak kita menempuh jalan yang baik, yang benar ini sampai ke akhir ayat, sehinggalah kita dapat husnul khatimah. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, boleh tak tuliskan di ruangan komen. Siapa yang tak biasa komen pun, saya harap, saya ajak, saya minta tulis juga. Subhanallah, masing-masing tuliskan Alhamdulillah, ucapkan, tuliskan kalimah tahmid, iaitu kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuliskan kalimah Alhamdulillah, kemudian tuliskan kesyukuran kita pada hari ini. Tulis Alhamdulillah, terpulang apa saja. Alhamdulillah, syukur masih hidup. Bagi salam kan boleh, Assalamualaikum sahabat syurga. Kemudian kita boleh tulis Alhamdulillah, syukur masih hidup. Alhamdulillah, syukur dapat hadir majlis ilmu. Apa saja yang anda nak tulis daripada kesyukuran. Bermula, kita mulakan hari Jumaat yang barakah ini dengan kesyukuran, dengan lafaz hamdalah. Kita sebut hamdalah ataupun tahmid. Dengan kalimah tahmid. Tahmid apa? Memuji Allah. Hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi hamdalah, Alhamdulillah ni tuan-puan sekalian, kita susuli dengan kesyukuran apa? Ada yang tulis Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah bersyukur dapat bersama-sama dalam taman syurga. Subhanallah. Ada yang tulis Alhamdulillah syukur masih bernafas. Masya Allah, ya. Nikmat yang besar tuan-puan sekalian, kita masih lagi berada di dunia. Sebab ada orang malam tadi tidur di dunia tapi bangun di alam barzah. Ada orang tidur beratapkan langit ataupun rumah dia, tapi bangun beratapkan liang lahat, tuan-puan sekalian. Masya Allah, ramai yang meninggal dunia malam tadi, tuan-puan sekalian. Kalau di seluruh dunia mungkin ribu-ribu. Kalau seluruh dunia mungkin ribu-ribu, tuan-puan sekalian. Masya Allah, ramai yang semalam meninggal dunia hari Khamis, tak sempat jumpa hari Jumaat. Jadi syukur sangat. Boleh tuliskan kesyukuran anda dengan sebut. Siapa yang tak biasa tulis komen pun, saya minta sangat kalian tulis juga. Tulis kalimah Alhamdulillah, kan? Kemudian tuliskan apakah kesyukuran anda. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seperti biasa, marilah kita mulakan majlis ilmu kita dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal, 10 ayat akhir Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna. Bersedia ya? Alhamdulillah. Saya seronok masing-masing tulis, ada yang panjang. Saya baca ya yang panjang ni. Alhamdulillah, daripada MRS QYSF
Alhamdulillah, syukur masih diberi peluang untuk hidup, membetulkan diri, memperbaiki diri dari segala segi, dan saya bersyukur dengan nikmat yang ada. Keluarga di sisi saya dan segala yang Allah berikan. Subhanallah. Masa tulis tu, tulis daripada hati. Bukannya tulis kosong lepas tu post. Tulis daripada hati, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Marhani Omar tulis, syukur diberi peluang untuk berdiri lagi. Syukur dapat join live Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa saya terjawab. Suami hijrah ke jalan Allah yang diredai. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, ada sahabat kita Syifat Jeplin, dia tuliskan, Alhamdulillah Ustazah, dia tulis, Alhamdulillah syukur suami kembali ke jalan yang diredai. Suami berubah. Masya Allah, itu satu berita bahagia dan kita semua tumpang gembira, puan. Bila puan tulis, Alhamdulillah syukur suami kembali ke jalan yang diredai oleh Allah. Tahniah kepada isteri-isteri yang sangat sabar, yang sangat kuat. Suami-suami yang sangat sabar, yang sangat kuat. Menempuh ujian dalam menarik kembali keluarga, pasangan, anak-anak, ahli keluarga ke jalan-jalan yang Allah redha. Allahu Akbar. Anda adalah wakil Allah, pilihan Allah untuk menarik seramai mungkin manusia-manusia yang lalai pada keliling kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita nak mula ya sahabat-sahabat. Boleh tekan share perkongsian kita Jumaat yang Barakah ini agar lebih ramai yang hadir. Lebih ramai yang boleh menikmati manisnya berada di majlis ilmu. Taman syurga Allah. Allahu Akbar. Okey, kita nak mula dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. 10 awal dan 10 akhir ya Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Dah tersambung ayat ke-11. Okey, kita sambung 10 ayat yang terakhir. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat, seterusnya kita bacakan Asma'ul Husna. Ustaz, hadis tentang Asma'ul Husna. Boleh ya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, subhanallah. Bismillah. Terima kasih Encik Suami. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cik doa sikit ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu. Wa qalban muf'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa badanan hayyinan layyinan bita'atik, serta ya Allah kurniakanlah kepada kami badan yang sihat, yang kuat, yang ringan untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang mantap. Wa dinan qayyima, cara hidup yang jitu. Wa afiatan min kulli baliyah. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan daripada segala mara bahaya, malapetaka ya Allah. Wa hab lana haqiqatal imani bik, hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, berilah kami hakikat iman, hakikat kepercayaan, hakikat kebergantungan yang sebenar kepadamu ya Allah. Sehingga kami tidak perlu takut ataupun mengharap ataupun meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat, segala kekuatan, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu kekuatanmu. Wal ismata ismatuka. Ya Allah, sesungguhnya segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Sekiranya rizki kami ya Allah di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarhibhu. Sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasirhu. Sekiranya rizki itu sukar, susah, sempit, maka mudah dan lapangkanlah untuk kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru. Sekiranya rizki itu kotor ataupun haram, maka sucikanlah dan berikanlah kami rizki-rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi Jumaat yang barakah ini ya Allah, kami berkumpul di alam maya ini, di taman syurgamu, di alam maya ini ya Allah. Maka ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah, rizki-rizki yang Engkau berkati, yang Engkau rahmati. Ya Allah, kami mohon ya Allah, pertama-tamanya ya Allah, suatu rizki yang tidak layak untuk kami minta, suatu rizki yang sangat kami tidak layak untuk kami angankan ya Allah. Namun kami tahu Engkaulah Tuhan yang Wahhab, yang Maha Memberi, yang Mujib, yang Maha memakbulkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon sesungguhnya daripadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, ya Wadud, yang Maha Cinta ya Allah. Ya Allah, ya Latif, yang Maha Lembut, ya Allah, ya Halim, yang Maha Santun ya Allah. Ya Allah, ya Rauf, yang Maha Penyayang ya Allah, yang Maha bertolak ansur dengan hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rizki menjadi ahli syurgamu ya Allah. Rezeki syurgamu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Kurniakanlah syurga buat ibu bapa kami ya Allah, buat pasangan kami, buat kami ya Allah, buat anak-anak kami ya Allah, buat cucu cicit kami, zuat keturunan, buat sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu ya Allah. Syurgamu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami syurgamu ya Allah, tanpa kami melalui siksaan azab api nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu rezeki menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, kami mohon jadikanlah kami ya Allah seorang wanita yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Jadikanlah kami seorang wanita
anak yang baik buat ibu bapa kami ya Allah, isteri yang baik buat suami kami, ibu yang baik buat anak-anak kami ya Allah, wanita yang baik sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rizkikanlah ya Allah kepada kami pasangan yang baik, pasangan yang soleh ya Allah, anak-anak semuanya soleh-solehah ya Allah. Kepada para lelaki ya Allah, kurniakanlah buat mereka ya Allah menjadi lelaki yang beriman yang soleh. Kurniakanlah buat para lelaki yang hadir sama ya Allah, isteri pendamping, penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah, yang solehah ya Allah, zuriat keturunannya juga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Allah rizki. Kurniakanlah rizki sahabat yang baik yang membawa kami, mengingatkan kami tentang akhirat. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah mempunyai jiran-jiran yang baik ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, rizkikanlah kami membaca Al-Quran-Mu ya Allah, siang dan malam ya Allah. Rizkikanlah kami menjadi ahli Al-Quran. Rizkikanlah kami sekeluarga menjadi ahli Al-Quran ya Allah, yang membaca sebanyaknya, yang menghayati Al-Quran, yang menghidupkan Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan keluarga-Mu ya Allah, iaitu mereka yang menjadi ahli Al-Quran, di kalangan yang terpilih di kalangan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah membaca Al-Quran siang dan malam, hidup dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, dibangkitkan dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran di alam barzah, dan Al-Quran menjadi hujah bagi kami di mahsyar-Mu ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu, sabda Nabi-Mu ya Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi-Mu berpesan, Nabi kami berpesan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong pada hari kiamat kelak ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah menjadi ahli Al-Quran, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, rizkikanlah kami menjadi ahli salat ya Allah, agar kami boleh masuk melalui babus salat, pintu orang-orang yang menjaga salat ya Allah. Rizkikanlah kami untuk solat di awal waktu ya Allah. Rizkikanlah kami untuk solat malam, tahajud ya Allah. Rizkikanlah kami untuk sentiasa memperbanyakkan solat sunat ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi ahli zikir ya Allah, ahli zikir yang sentiasa banyak berzikir, memuji dan mengingati-Mu ya Allah, yang banyak memohon ampun, beristighfar kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, rizkikan kami menjadi ahli istighfar, al-mustaghfirin, at-tawabin, yang sentiasa bertaubat, al-mutatahirin, yang sentiasa menyucikan diri-diri kami ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi ahli siyam. Sesungguhnya salah satu pintu syurga-Mu iaitu babus siyam ya Allah, iaitu pintu puasa. Jadikanlah kami ahli siyam yang suka berpuasa sunat, yang menjaga puasa wajib, yang menunaikan semua puasa-puasa nazar, puasa-puasa yang kami belum ganti ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya pintu syurga-Mu antaranya adalah babus siyam, babus salah. Dan ya Allah, jadikanlah, rizkikanlah kami menjadi ahli sadaqah. Kerana pintu syurga-Mu juga ya Allah, salah satunya babus sadaqah, iaitu pintu-pintu orang yang bersedekah ya Allah. Hari Jumaat yang barakah ini ya Allah, kurniakanlah kami rizki untuk kami memperbanyakkan sedekah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sabar, kerana pintu syurga-Mu juga ada babus sabr, iaitu pintu-pintu orang yang sabar. Dan apabila orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga-Mu, lalu akan disambut oleh para malaikat-Mu sebagaimana firman-Mu ya Allah, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah bagi kami 8 pintu syurga-Mu sebagaimana dalam hadis Nabi-Mu, hadis yang sahih. 8 pintu syurga ya Allah. Maka ya Allah, janganlah ke-8 pintu syurga ini tidak terbuka untuk kami ya Allah. Ya Allah, janganlah ke-8 pintu syurga ini tertutup buat kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah ya Allah, walaupun hanya satu ya Allah. Bukakanlah salah satu pintu-pintu syurga ini untuk kami ya Allah. Kami tidak tahu apakah kekuatan kami ya Allah, sama ada solat. Kami tidak tahu ya Allah apakah kekuatan, dan juga ya Allah, kami tidak tahu ya Allah pintu mana akan dibuka untuk kami. Dan kami tidak tahu amalan mana yang akan menguatkan langkah-langkah kami ya Allah meniti titian sirat-Mu. Kami tidak tahu ya Allah amalan mana yang Kau akan terima ya Allah.
yang Engkau pandang kami ya Allah. Namun ya Allah, kami bersangka baik dan kami bergantung penuh dengan rahmat-Mu ya Allah, kerana Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah semua pintu tertutup untuk kami ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu syurga-Mu buat kami ya Allah. Sama ada babu sadaqah, pintu sadaqah, sama ada babu salah, pintu salat, babu zikir, pintu orang-orang yang kuat berzikir, babu siam, pintu-pintu orang yang berpuasa, babu sab, pintu-pintu orang yang sabar ya Allah, dan pintu-pintu yang lain ya Allah, pintu-pintu mentaati ibu ayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu ya Allah apakah kekuatan amalan kami ya Allah. Kekuatan kami apa ya Allah, kami ahli apa kami tidak tahu ya Allah. Sama ada kami hidup di dunia ini sebagai ahli salat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli Al-Quran ya Allah, kami tidak tahu ya Allah. Kerana sesungguhnya kami sangat lemah, kami sangat kurang dalam beribadah ya Allah. Ya Allah, sebelum kami mati ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi salah satu ahli ya Allah. Sama ada ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli salah, ahli sedekah, ahli sabar, ahli puasa ya Allah. Ya Allah, mana-mana ya Allah yang mana akan membukakan kami, yang akan menempatkan kami di mana golongan di mahsyar kelak. Adakah kami akan berada di kalangan hamba-hamba-Mu dalam kumpulan-kumpulan yang Engkau akan naungi di mahsyar kelak? Sebagaimana sabda Nabi-Mu, sabda Nabi kami, sesungguhnya terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak ya Allah. Adakah kami akan mendapat naungan di mahsyar kelak? Di saat itu kepanasan ibarat matahari sejengkal dengan kepala. Di saat di mahsyar huru-hara yang sangat dahsyat. Suami isteri saling tidak mengenal. Ibu dengan anak juga saling tolak menolak. Masing-masing sangat ketakutan ya Allah suasana di mahsyar kelak. Diperlihatkan neraka menjulang, keluar bau hanyir yang begitu dahsyat. Bunyi-bunyi manusia yang dilemparkan ke dalam neraka ya Allah. Saat itu manusia sangat huru-hara, tidak ada Nabi yang sanggup menolong umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang dan azab pada mahsyar telah pun bermula dengan sedahsyatnya ya Allah. Ya Allah, adakah kami akan mendapat naungan-Mu di mahsyar kelak? Mendapat pakaian, mendapat perlindungan, mendapat naungan, mendapat perteduhan di bawah naungan-Mu. Yang di hari itu tiada naungan dan Engkaulah Malik Yaumiddin, Tuhan. Engkaulah ya Allah Malik Yaumiddin, Tuhan di hari pembalasan, pemilik raja yang sebenar. Hanya Engkau saja raja sebenar pada hari tersebut ya Allah. Sesungguhnya kami teringat kata Nabi-Nabi-Mu yang lain setelah para umatnya meminta pertolongan daripada para Nabi masing-masing. Lalu semua Nabi mengucapkan nafsi, 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 diriku, diriku. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat kemurkaan dan kemarahan Allah pada hari ini. Begitulah ucapan para Nabi-Mu selain daripada Nabi Muhammad bila melihat kemarahan-Mu yang Engkau tunjukkan pada hari kiamat kelak. Ketika itu belah kasihan-Mu terhadap mereka yang Engkau murka. Engkau tunjukkan ya Allah kemurkaan-Mu ya Allah, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah, janganlah Engkau pilih kami ya Allah untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan jangan Engkau pisahkan kami dengan anak-anak, dengan keluarga kami dengan jurang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, walaupun ada di kalangan anak-anak kami yang menyakiti kami, ada di kalangan jiran-jiran, di kalangan adik-beradik kami, di kalangan siapa pun lah ya Allah. Memang ya Allah, walaupun mereka ada menyakiti kami ya Allah, pasangan kami, tapi kami tidak sanggup untuk melihat mereka dicampakkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Maka kami maafkan semua kesalahan dosa mereka terhadap kami. Dan kami juga berdoa untuk mereka ya Allah. Kurniakanlah kami semua syurga-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari Jumaat yang barakah kami berdoa meminta bersama-sama walaupun di alam maya ya Allah, tapi kami bersatu merayu sesungguhnya ya Allah. Bukakanlah buat kami jalan-jalan ke syurga-Mu. Bukakanlah buat kami pintu syurga-Mu ya Allah. Jangan tidak ada satu pun pintu syurga yang terbuka. Berikanlah kami kekuatan, mana satu amalan yang menguatkan kami untuk meniti jalan-jalan ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin kembali kepada-Mu, berhijrah, mengubah diri kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Nescaya dengan itu kami akan menjadi isteri, ibu, ayah, suami, pekerja yang lebih baik. Kerana sesungguhnya tidak ada yang lebih baik melainkan menjadi hamba-Mu yang baik.
maka seterusnya akan dituruti semua-semuanya yang baik selepas itu, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqamah dengan amal-amal soleh yang baru kami mula, yang telah kami mulakan, ya Allah. Lindungilah kami daripada segala mara bahaya dunia, mara bahaya alam kubur, mara bahaya mahsyar, mara bahaya malapetaka di akhirat kelak, ya Allah. Dan juga api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ala kulli halin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa. Alhamdulillah di atas ilham doa, ya Allah kurniakan, ya Allah berikan. Tuan-puan sekalian, masya-Allah, doa-doa biasanya memang apa yang Allah ilhamkan, tuan-puan sekalian. Kalau kita betul berdoa daripada hati, Allah akan ilhamkan apa yang kita nak minta, apa yang kita nak sebut, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak ada masalah kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu. Namun doa dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Arab, doa daripada firman Allah dan juga hadis Nabi adalah paling afdal. Namun doa-doa daripada hati kita juga adalah doa yang menjadi satu doa yang makbul, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebenarnya saya ingin buat pengumuman, Masya Allah, untuk hari Jumaat, bermula daripada hari ini untuk hari Jumaat, saya akan memberikan laluan kepada kuliah bersama IKIM. Okey, untuk makluman sahabat-sahabat semua, hari ini, Jumaat ini, sehinggalah 9 siri selama 2 bulan. Bulan September dengan bulan Oktober, selama 2 bulan, setiap hari Jumaat, sahabat-sahabat sekalian, saya akan bersiaran melalui radio IKIM. Memang siaran itu pukul 10.10 pagi. Lambat lagi kan, pukul 8 habis kuliah, pukul 10.10 pagi tu macam lambat lagi. Cuma saya sebab itu kuliah yang terikat, tuan-puan sekalian. Terikat jadualnya saya dengan IKIM. Jadi saya tak mahulah timbul rasa jemu nanti pada sahabat-sahabat terutamanya. Dah lah pagi kuliah Riyadhus Shalihin, pukul 10 pula ada kuliah tetap dengan IKIM. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan kuliah Riyadhus Shalihin kita, kitab Riyadhus Shalihin kita ni, tuan-puan sekalian. Kuliah kitab Riyadhus Shalihin kita ni, kita akan buat seperti biasa pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Faham ya? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi pada hari Jumaat kita off sekejap untuk tempoh 2 bulan ni. Hari Jumaat kita off sekejap, termasuk hari ini. Saya tak baca kitab Riyadhus Shalihin, tuan-puan sekalian. Tapi saya buat live juga untuk buat pengumuman. Takut ada yang tertanya, kenapa tak ada ni? Dah lah semalam tak ada. Semalam saya tak sihat. Alhamdulillah hari ini dah sihat semula. Jadi tuan-puan sekalian, pagi ni pun kita tak ada kitab Riyadhus Shalihin. Pukul 10:10 nanti saya nak ajak bersama-sama dengan kami, bersama dengan saya, melalui Radio IKIM slot tarbiyah. Jadi kita support Radio IKIM. Jadi waktu tersebut adanya slot saya bersama dengan IKIM 10:10 hingga pukul 11. Jadi insya-Allah cadangan saya adalah untuk membacakan kisah para wali Allah. Kan hari tu saya ada buat live Hilyatul Auliya, iaitu kisah-kisah para wali Allah. Jadi insya-Allah untuk slot khas hari Jumaat bersiaran melalui Radio IKIM, tuan-puan sekalian, saya ingin membacakan kisah-kisah para wali Allah. Jadi ia merujuk kepada kitab yang muktabar. Bukan saya cari ikut internet, Google tak. Tapi ada kitab tu. Kalau saya nak tunjuk kitab tu kan, saya zoom kejap. Bukan saya zoom. Saya tukar ni. Tuan-puan sekalian. Cik suami, nampak cik suami tu? Nampak tak kitab warna putih tu yang berturut tu? Itu kitab kisah himpunan wali-wali Allah. Gitu. Ini sebenarnya studio dekat rumah ni, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, okey, subhanallah, nampak kitab putih tu kan, saya pernah buat live, saya kata masa tu, dan alhamdulillah mula-mula saya beli kitab tu harga lebihkan 2,000. Tapi lepas tu ada hamba Allah, sebenarnya guru saya suruh saya beli, suruh baca kitab, suruh baca. Dia kata, Ustazah, bacalah kisah-kisah para wali Allah ni.
Kan dia kata, guru saya kata belilah kitab para wali Allah ni dan kenalkanlah kepada masyarakat tentang kisah-kisah para wali Allah. Daripada jadi kitab tu adalah antara kitab menjadi rukun seluruh dunia tuan-tuan sekalian. Mana-mana kisah para wali Allah daripada zaman Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, salafus soleh, kita cerita semua imam-imam yang besar muktabar, kisah bagaimana kehidupan mereka, karamah mereka, amalan mereka dan sebagainya, doa mereka, kata-kata mereka. Jadi insya-Allah pukul 10 minit ni kita akan bermula jemput ya siaran bersama dengan melalui Radio IKIM. Jadi untuk supaya tak menjadi sedikit pengisian lah, alang-alang kita buat live ni, saya nak kongsikan dan saya nak tulis dan terjemahan sekali tuan-puan sekalian. Kenapa Encik? Terjemahan sekali. Ini apa? Okey, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian. Sebelum tu saya nak mengajak hari Jumaat yang barakah, marilah tuan-puan membeli sambil memberi. Membeli sambil memberi. Memiliki saling memberi dan memberi. Subhanallah, ni kita panggil apa? E-book. Tip keluarga bahagia edisi PKP. E-book by UAH Ustazah Asma Harun. Siapa yang belum memiliki, hanya RM20 sahaja. RM20 sahaja. Dalam ni tuan-puan sekalian memang dikongsikan dengan sangat mudah, indah, cantik. Boleh tengok sikit. Dia semua adalah berbentuk praktikal. 10 tip praktikal suami isteri dan 10 tip praktikal bersama dengan keluarga. Apa amalan dan nak buat. Kemudian ada himpunan-himpunan doa-doa ringkas yang mudah untuk menjadi amalan seisi keluarga. Jadi, saya sangat sarankan tuan-puan sekalian, bila anda membeli e-book ni, automatik insya-Allah, tuan-puan sekalian, anda sebenarnya sangat membantu gerak kerja dakwah, gerak kerja syarikat, sebab syarikat hijrah ni adalah untuk buat gerak kerja dakwah dan juga kebajikan. Jadi pembelian e-book ni sebenarnya adalah satu bentuk kami nak memberi pada kalian, kalian pun memberi, saling memberi. Jadi dijemput ya sepenuh Jumaat yang barakah, tip edisi tip keluarga bahagia edisi PKP. Boleh je tengok di page Ustazah Asma dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang kita nak pergi kat whiteboard. Saya nak kongsi satu saja zikir ni. Kita tak pergi kepada kuliah kita Abdul Salim zikir ni. Saya tahu ramai yang dah tahu pasal zikir ni, tapi saya nak tulis hari ni, nak ambil barakah tulis zikir ni. Kemudian saya nak berkongsi maksud dia, supaya bila anda faham maksud dia, kita faham maksud dia, kita akan lebih mencintai zikir ni dan kita tak akan tinggalkan dah zikir ni. Subhanallah. Siapa yang nak masuk syurga, serius nak masuk syurga, nekat nak masuk syurga, sungguh-sungguh nak masuk syurga satu keluarga, dia mesti berjuang dan memastikan untuk dirinya dan ahli keluarganya beramal dengan zikir ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni kan dia tak ada hadis yang penuh tau. Tak ada hadis penuh. Dia terus kepada ni. Hadis penuh tu maksudnya daripada awal Nabi bersabda barang siapa yang membaca. Sebab ini terus kepada Sayyidil Istighfar terus. Subhanallah. Ni ada kat sini belakang. Okey Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, Ustaz tolong alihkan ni.
Mungkin macam ni lagi jelas Okey, bismillahirrahmanirrahim tuan-puan sekalian. Okey. Ni nak letak. Bismillahirrahmanirrahim. Warna biru dah habis Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, saya tulis bahasa Melayu dulu sikit, lepas tu sebelah situ. Hadis Nabinya sebelah sini, lepas tu nanti zikir tu ke sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian, hadis sahih riwayat Bukhari. Okey, hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih, saya tuliskan di sinilah. Hadis sahih, sebab ada orang nak rujuk. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari, hadis yang ke 6306. 6306. Okey, hadis sahih riwayat Bukhari 6306. Okey, hadisnya bermula bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang merupakan lanjutan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, barang siapa yang mengucapkannya, boleh faham ya, walaupun Encik pemadam. Okey. Boleh faham ya walaupun saya tulis tulisan bersambung, boleh ya? Laju sikit barang siapa yang mengucapkannya. Okey, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya. Encik, dia orang kata faham tak? Saya buat tulisan bersambung. Okey tak? Boleh faham ya? Okey, boleh salin tuan-puan sekalian. Saya sarankan salin hadis Nabi ni. Salin tampal. Masuk dalam fail masing-masing. Masuk dalam fail peribadi. Nanti saya share tuan-puan. Saya pun ada fail peribadi saya. Anak-anak ada fail peribadi, saya pun ada fail peribadi. Bila saya dapat sesuatu amalan, sama ada saya akan print, saya masuk dalam fail. Ataupun tulis di kertas A4, masuk dalam fail. Beli fail peribadi tu, fail clear holder yang kita panggil. Kita boleh masuk-masuk tu. Kalau basah ke apa pun tak rosak. Jadi, tulisan tak cantik pun tak ada masalah. Kita masuk. Lepas tu nanti kita boleh ubah-ubah susunan. Mana yang kita nak baca dulu, mana yang kita rasa lebih nak hafal dulu. Macam tu kan. Okey, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya. Dan meyakininya. Lalu dia mati pada hari tersebut. Nabi sebut macam tu. Lalu dia mati pada hari tersebut, tuan-puan sekalian, pada hari tersebut sebelum waktu petang. Sebelum malam lah kita sebutkan pada hari tersebut. Kita sebut tak apa. Pada hari tersebut, setakat ni pun boleh. Pada hari tersebut, maka dia termasuk ahli syurga. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bayangkan Nabi sebut barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya. Ini yang saya nak nanti kita kupas, meyakininya. Apa maksud? Bila nak masuk bab meyakininya, kita akan memahami bacaan yang saya akan kongsikan ni. Bacaan ni. Sebab tu tak boleh baca saja. Dia kena faham maksud dan kena yakin dan beramal. Barulah kita akan dapat ni, yang jaminan ahli syurga ni. Tuan-puan sekalian, kalau kita fikir zikir ataupun zikir yang saya bakal kongsikan ini, dah saya tahu tuan-puan semua dah tahu. Ramai yang dah tahu. Kalau kita fikir zikir dia tak susah mana pun. Betul.
Tak adalah panjang melebar sangat. Bahkan ramai orang dah hafal. Anak-anak kami pun dah lancar dah hafal. Tapi kenapa ganjaran dia sangat hebat? Sampai Nabi seolahnya beri jaminan, maka dia termasuk ahli syurga. Mati je orang yang beramal dengan zikir ni, maka dia termasuk ahli syurga. Nabi sambung lagi tuan-puan sekalian. Dan barang siapa yang mengucapkannya. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada bila? Mengucapkannya pada malam hari. Pada malam hari. Lalu dalam sama juga pada malam hari dan meyakininya. Nabi ulang perkataan ni, dan meyakininya. Lalu mati pada malam tersebut. Maka dia termasuk ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul ke boleh baca ni ya? Okey, subhanallah. Boleh ya tuan-puan sekalian? Meyakininya. Okey, boleh nampak. Kita baca lagi sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Tuan-puan sekalian, siang hari tempohnya daripada start bila? Start daripada subuh hingga maghrib. Ini saya buat maklumat ni tambahan. Tapi dalam hadis ni sebut ya sebelum malam. Subuh hingga maghrib. Okey, dia termasuk ahli syurga. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dan meyakininya, lalu dia mati pada malam tersebut, maka dia termasuk ahli syurga. Jadi, bila sebut pada malam hari, tuan-puan sekalian, malam hari pula membawa maksud daripada maghrib sampailah subuh. Faham ya? Kalaulah mati antara waktu subuh sampai maghrib dan dia baca pada pagi, insya-Allah, Ustazah saya lupa nak baca lepas subuh. Saya teringat nak baca zikir ni, Ustazah, waktu zuhur dah. Macam mana? Baca. Ingat waktu zuhur pun baca je lah. Mudah-mudahan kalau matilah lepas asar ke apa, termasuk ahli syurga. Subhanallah. Ya, biasa kita ni terlupa, normal. Kadang-kadang ingat baca lepas subuh terus baca. Jadi kita kena baca zikir ni setiap lepas subuh dan setiap lepas maghrib. Ada orang dia baca awal lagi, lepas asar dia dah baca. Pun boleh juga. Lepas asar dah mula baca. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang mati selepas dia membaca zikir ini, kalau dia mati di antara waktu siang, ni lepas subuh hingga maghrib, itu kan siang. Sebelum maghrib tu siang lagi. Kalau dia mati, dia dicatat sebagai ahli syurga. Dan jika dia bacalah lepas maghrib ataupun bacalah lepas asar. Jika dia matilah waktu malam ataupun masa tidur, insya-Allah dia termasuk ahli syurga. Tuan-puan sekalian, dah boleh teka kan, dah boleh tahu kan zikir apa. Jadi zikir yang dikongsikan adalah, tuan-puan dan puan-puan sekalian, namanya Sayyidul Istighfar. Saya padam ni sikit sebab saya nak tulis Sayyidul Istighfar ni, saya nak tulis dengan maksud tuan-puan sekalian. Okey, mungkin ada orang nak snap Dia bila buat luruh macam ni lagi jelas encik. Okey. Sabar je cik suami. Terima kasih cik suami ya. Okey, subhanallah. Sekarang apakah zikirnya? Ini yang kita nak tulis. Yang mana Nabi menyebutkan apa dia? Ya, syurga dijadikan. Nabi pun menyebutkan Sayyidul Istighfar. Nabi kata maka termasuk penghuni syurga, iaitu Nabi menyambung, iaitu Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Okey, hadis tu bersambung, iaitu Nabi kata baginda sabda hadis sebagaimana yang kata. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Okay, itu dia. Kita nak tulis sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mungkin ada orang dia snap lepas tu dia print. Boleh juga kan? Allahumma anta. Allahumma anta. Allahumma anta Rabbi. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. La ilaha illa La ilaha illa anta. Kenapa Encik? Oh, silau sikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dia silau sebab tutup kot. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Saya nak jelaskan maksud dia lepas ni, tuan-puan sekalian. Mungkin ramai yang hafal tapi maksud tu. Khalaqtani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Konon nak buat pendek, minta maaf cik suami ya. Jadi panjang juga. Wa ana 'abduka. Khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana 'abduka. Khalaqtani wa ana 'abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dika wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika. Siapa yang beramal dengan maksurat dia mesti akan baca pagi dan petang. Wa wa'dika mastata'tu. 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 Ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzu bika. Oh, ini yang best sangat doa ni. Semua best lah. Semua doa best tuan-puan sekalian. A'udzu bika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kan? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika. Sorry. Tersukalah pula. Min syarri ma. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi zambi. Kan? Teruskan. Sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Nanti saya akan ke tepi, jangan bimbang. Sekarang ni jangan suruh saya ke tepi lagi. Wa abu'u laka. Wa abu'u laka tu ejek macam mana? Wa abu'u laka bini wa abu. Ma sana'tu abu'u laka. Oh, abu'u. Macam tu. Abu'u. Okey. Faham. Abu'u laka. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Memang hafal tapi bila nak tulis tu kena double check, takut salah. Bi ni'matika. Encik tolong check juga ya, takut saya salah eja. Bi ni'matika. Ini ada ta, ini ada ta kat sini. Bi ni'matika alayya.
alayya bini'matika alayya wa abu'u bizambi. Betul kan Encik? Wa abu'u bizambi. Encik lah tolong tengok kat situ. Wa abu'u wa abu'u wa abu'u wa abu'u bizambi. Okey, nak habis dah ni. Rasa panjang ya? Berbaloi tuan-puan sekalian untuk syurga. Wa abu'u bizambi. Mungkin kata, panjang zikir ni Ustazah, susahnya saya baru nak hijrah, dapat zikir panjang-panjang. Tuan-puan sekalian, semuanya berbaloi untuk syurga Allah. Alayya wa abu'u laka wa abu'u bizambi. Dan wa abu'u bizambi, betul ni? Wa abu'u laka bizambi. Wa abu'u laka bizambi. Wa abu'u laka bizambi. Cuba tengok kat situ. Wa abu'u laka bizambi. Itulah biasa kita baca. Min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizambi. Tapi boleh juga wa abu'u laka, boleh juga. Wa abu'u bizambi faghfirli. Itu yang sebab biasa kita baca tak ada laka tu. Wa abu'u bizambi. Wa abu'u bizambi. Okey. Wa abu'u bizambi faghfirli. Nabi dah tuan-puan sekalian, sikit lagi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba. Habis dah. La yaghfiru zunuba illa anta. Allahu Akbar. Okey. Tuan-puan sekalian, ini hadis Nabi yang sahih. Kita dah baca dah sebelah sini. Yang mana Nabi menyebutkan, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, kemudian dia matilah antara waktu pagi hingga waktu petang, maka dicatat baginya sebagai penghuni syurga. Dan barang siapa membacanya pada waktu petang atau lepas maghrib, lalu dia matilah antara tempoh sebelum pagi dan malam tersebut, maka dia dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah. Jadi zikir ini tuan-puan sekalian, kita cuba jadikan amalan untuk seisi keluarga. Kalau betul kita nak masuk syurga sekeluarga, maka kita kena pastikan diri kita, suami pula pastikan isteri dan anak-anak wajib baca pada waktu pagi dan petang. Okey, walaupun ada orang tanya, Ustazah, kalau yang meninggal tu dalam keadaan tak solat? Subhanallah tuan-puan sekalian, kalaulah dia meninggal belum solat tapi dia baca zikir ni tuan-puan sekalian, ia bukanlah satu jaminan bahawasanya ia confirm syurga. Kerana dia dah meninggalkan suatu amalan yang wajib yang lebih berat, iaitu salat. Namun saya, insya-Allah kita yakin, siapa yang beramal dengan zikir ini, seperti mana yang Nabi sebut, dia baca dan meyakininya. Itu yang kita nak yakin ni, kita nak tahu maksud. Dan meyakininya, maka insya-Allah dia akan berubah. Sebab itu, kalaulah kita kongsi zikir ni pada orang yang belum tinggalkan maksiat, orang yang masih belum solat, itu orang maksiat namanya. Orang yang belum tutup aurat dengan sempurna, masih lagi dalam maksiat, dia ada buat maksiat sikit-sikit. Bukan sikit, itu dosa besar. Ataupun apa sajalah. Kan? Tapi kita kata, saya nak kongsi zikir ni, kamu bacalah pagi petang, insya-Allah masuk syurga. Okey guys. Dia jawab kan. Okey yang kan, terima kasih share zikir ni. Boleh masuk juga zikir ni. Ya, mudah-mudahan bila dia baca pagi petang, tanpa sedar, masya-Allah hidayah masuk ke dalam hati. Akhirnya dia akan berubah, dia jadi wanita salihah, lelaki yang soleh. Kitalah tuan-puan sekalian, kitalah yang nak berubah tu. Okey, mari kita tengok maksud dia. Allahumma. Maksud dia, okey, saya ke tepi dulu supaya kalian boleh snap dulu tanpa maksud. Siapa yang nak snap boleh.
Dah ha? Okey. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma. Ya Allah. Anta Rabbi. Dikaulah. Nak sebut engkau tu macam kasar. Tak kasar sebenarnya, boleh saja. Tapi saya suka guna perkataan dikaulah. Okey. Dia macam tak apalah ya, tak terang mana. Dikaulah. Terang-terang. Dikaulah Rabbi. Dikaulah Tuhanku. Ya Allah, dikaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. La, kita tahu maksud dia tiada. Ilaha, sembahan. Ataupun tiada Tuhan. Illa anta, kecuali. Illa, kecuali. Kecuali. Kecuali anta, kecuali dikau. Indah sangat. Indah kan? Dia ni sikit. Ya Allah, dikaulah Tuhanku, tiada Tuhan ataupun tiada sembahan kecuali dikau. Khalaqtani. Dikaulah. Ataupun engkaulah, boleh je. Dikaulah yang menciptakanku. Yang menciptaku. Itu kata maksud dia sadap dalam. Kita mula memuja Allah, mengiktiraf bahawasanya Allah lah yang menciptakan kita. Kita sebut mula puji, ya Allah, dikaulah Tuhanku. Rabbi juga, engkaulah pentadbirku. Rabb, pentadbir. Engkaulah penentuku. La ilaha illa anta, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Khalaqtani, dikaulah yang menciptaku. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Masya Allah, tengok. Lepas kita puji Allah, kita tundukkan hinakan diri kita, kita ngaku. Dan aku hambamu. Wa ana abduka, dan aku hambamu, ya Allah. Wa ana ala, dan aku. Ada orang tak suka aku buat daku. Dan daku hambamu. Gitu. Dan daku. Sebab aku rasa kasar. Ada orang okey je aku. Tapi ada orang rasa, Ustazah tak selesa lah nak cakap aku dengan Allah, aku engkau. Jadi boleh tukar daku, dikau. Daku, dikau kan. Dan daku hambamu. Dan daku di atas. Di atas. Ataupun boleh sebutkan. Dan dia ada ilah bahasa engkau menciptakan budak aku ada aku di atas. Alam memang di atas lah. Dan aku di atas ataupun nak sebut di dalam pun boleh, tetapi kita terjemah by word kan, di atas. Dan aku di atas perjanjianmu, ahdika, perjanjianmu. Kita terikat perjanjian kita dengan Allah. Ahdika, perjanjianmu. Dan aku di atas perjanjianmu. Wa wa'dika, dan janjimu. Mu ni kita tulis tulisan besar lah. Allah kan. Dan janjimu ya Allah, mastata'tu. Dan janjimu ya Allah sesuai. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika. Ini power ni, doa ni. A'udzubika. Maksud dia aku mohon berlindung. Ataupun ayat kadang orang tulis aku mohon perlindungan, tapi boleh je aku mohon berlindung. Min syarrima. Min daripada syarrima, syari kejahatan. Ma sonat tu, apa. Sonat tu, apa yang aku buat. Masya Allah, saya kalau sebut sampai sini, rasa macam lega. Sebab apa lega? Mesti saya cerita. Ma sonat tu, yang aku lakukan. Bila sampai ayat ni, rasa macam lega tuan-puan sekalian. Aku melakukan perbuatanku. Apa yang aku lakukan, ataupun perbuatanku boleh juga. Aku mengakui. Abu ulaka, maksudnya, aku
mengakui kepadamu. Abu'u laka, aku mengakui kepadamu. Bini'matika alayya, dengan segala nikmatmu alayya, ke atasku. Wa abu'u, dan aku mengakui, bizambi, dengan dosaku, faghfirli, maka faghfirli, ampunilah aku. Fa'innahu, maka sesungguhnya, la yaghfiru, tiada yang akan mengampunkan. Fa'innahu, maka sesungguhnya tiada yang mengampunkan, ataupun tiada yang akan. Tiada sebenarnya yaghfiru, tiada yang mengampunkan. Kita sebut itulah. Tiada yang mengampunkan dosa illa anta, kecuali dikau. Okey, sekarang pukul apa? Oh, dah pukul 8 lebih. Masya Allah. Nanti kuliah lagi pukul 10 ya, tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini jadi lagi terang cik daripada tadi? Tulisan. Saya gelap. Okey. Jadi, tak ada masalah ya tuan-tuan sekalian. Kita cuba, saya bagi peluang untuk untuk tuan-puan ni dulu. Saya rasa, okey. Ni, snap dulu. Snap, saya nak terangkan. Okey, muslimin muslimat, ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkannya pada waktu pagi, lalu dia meninggal, dan meyakininya, lalu dia meninggal, antara waktu pagi hingga waktu malam, ataupun waktu siang itulah dia meninggal, maka dicatat baginya penghuni syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam, lalu dia meninggal antara waktu malam sehinggalah subuh, sehinggalah siang, nak masuk siang, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Tapi Nabi sebut perkataan apa tuan-puan sekalian? Dia membaca, mengucapkannya dan meyakininya. Jadi untuk kita sampai peringkat yakin, kita perlu faham apa yang kita baca. Kemudian kita perlu hayati. Kemudian kita perlu beramal dengan apa yang kita sebut. Sebab orang yang yakin, bukti dia yakin macam mana? Sebab itu saya bila berkongsi sesuatu amalan, saya suka syarah sikit. Bukan apa tuan-puan sekalian, supaya umat Islam kita ni tidak mempermudahkan sangat. Soalnya kalau saya sekadar share, okey, baca zikir ni akan confirm masuk syurga, dijamin masuk syurga. Kalau fikir logik, mudahnya nak masuk syurga. Oh, baca zikir tu je dicatat sebagai ahli syurga. Tetapi rupanya ada tuntutan daripada zikir tersebut. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang mengucapkannya dan meyakininya. Tuan-puan sekalian, yakin, dia tak yakin saja-saja. Yakin mesti ada bukti yang dia yakin. Dia suatu keyakinan mesti ada pembuktian. Contohlah kita kata, okey, kamu yakin tak bahawasanya bila makan kita akan kenyang? Oh, saya yakin memang kalau makan baru kenyang, tak makan tak kenyang. Tapi dia tak makan. Dia tak nak makan. Kenapa kamu tak nak makan? Tak apalah, tak makan pun mungkin boleh kenyang. Saya kata, mana boleh, memang fitrahnya nak kenyang mesti makan. Jadi nampak tak, dia kata dia yakin bahawasanya bila makan barulah kenyang, barulah hilang lapar. Tapi dia tak makan. Kata kalau kamu betul percaya yang kamu boleh hilang lapar ni dengan makan, kenapa kamu tak makan? Alah, kalau Allah nak bagi kenyang, kenyang juga. Tak, dia mungkin akan mati. Itu lumrahnya. Subhanallah. Kalau ada orang kata, saya percaya bahawasanya solat tu wajib, tapi dia tak solat. Kamu yakin tak puas solat tu wajib? Yakin, memang aku yakin solat tu wajib. Aku yakin kau tak solat azab api neraka. Memang tu jelas dalam Al-Quran dah sebut.
Habis tu kenapa kau tak salat? Alah nantilah. Nanti aku solat lah. Belum masa lagi. Maksudnya dia belum betul-betul yakin. Kalau betul dia yakin solat itu wajib, dia yakin bahawasanya solat itu rukun Islam, dia akan solat. Faham maksud saya ya? Saya nak cuba sampaikan keyakinan bukan dalam hati. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi, laisal imanu bitamanni, bukan iman ataupun keyakinan itu di omongan kosong, sebut saja ya saya yakin. Walakin ma wiqira fil qalbi, tetapi apa yang diyakini dalam hati. Wa saddaqahu amaluhu, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi Sayyidul Istighfar ini bukan hanya tuntutannya baca, tapi tuntutannya yakin, disusuli bukti keyakinan adalah amalan. Okey, mari kita perhatikan apakah maksud dia. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Rabbi membawa maksud. Rabb, kalau tengok dari sudut bahasa, pentadbir. Rabb ni, Tuhan pun betul, tapi antara maksud yang lebih tepat adalah pentadbir. Sama kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Jadi bila kita sebut Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah pentadbirku, engkaulah yang mengaturkan segala-galanya untukku. Tu apa sekian? Kita yakin tak sebenarnya Allah lah sebaik-baik pentadbir? Kita yakin tak bahawasanya apa yang Allah takdirkan terbaik untuk kita? Kita yakin tak dengan Allah sebenarnya? Ataupun kita lebih yakin dengan diri kita sendiri? Dengan kemampuan berfikir, kita rasa kita lah boleh fikir yang terbaik. Kita lah boleh bertindak terbaik. Kita lah yang boleh merancang terbaik. Tapi bila kita sebut Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah pentadbirku. Tadbiran Allah, pengurusan Allah yang terbaik. Jadi kita follow je apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Sebab kita yakin dengan Allah. Tapi orang yang masih tidak taat perintah Allah, masih buat larangan Allah, dia belum yakin bahawasanya Allah sebaik-baik pentadbir. Dan bila kita mengakui Allah sebaik-baik pentadbir, maksudnya kita mengakui segala undang-undang Allah itu yang terbaik. Segala peraturan Allah itu yang terbaik. Segala cara hidup yang Allah ajarkan kepada kita itulah yang terbaik, tuan-puan sekalian. Jadi penyataan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah pentadbirku. Engkaulah pentadbirku, engkaulah Tuhanku. Jadi automatik kita tanam dalam diri kita takdir Allah yang sedang kita ratap sekarang, yang kita sedang sedih, yang kita rasa macam, kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Bila kita sebut ni, Allahumma anta rabbi, engkaulah pentadbirku, ya Allah. Kita iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. La ilaha illa anta, tiada sembahan, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Tiada ilah ni juga membawa maksud tiada tempat bergantung melainkan engkau, ya Allah. Tiada yang tempat aku merayu, tiada tempat aku mengadu, tiada tempat aku bercerita, tiada tempat aku meminta pertolongan illa anta, kecuali engkau. Ayat ni powerful, tuan-puan sekalian. Kita mengiktiraf tiada dulu depan. Tiada. Contoh kalau saya minta tolong suami, bang minta tolong sikit bang, tolonglah, minta tolong gini-gini. Tapi kalau saya mula ayat, bang, tak ada orang lain yang saya boleh minta tolong, awak je. Itu kan ayat takkid, ayat menguatkan, ayat orang terdesak. Bang, awak je boleh tolong saya. Berbanding, bang, boleh tak minta tolong? Berbanding macam tu kan, bang, boleh tak minta tolong? Tapi bang, awak je boleh tolong saya. Nampak tak tu? Dia peringkat tekanan tu lebih tinggi, ataupun peringkat kita kata dia saja, dia pun dengar, oh aku je boleh tolong. Dia pun rasa. Bila kita dengan Allah, percakapan kita dengan Allah banyak bermula dengan la dulu. Kita tengok la dulu mula. Penafian dulu. Tiada dulu. Bukannya terus sebut engkaulah sembahanku, tetapi terus sebut la, tiada sembahan illa, kecuali engkau. Terus kita bulat betul, kita kata tiada, tak ada yang lain-lain. Tak syirikan, tak samakan, tiada, hanya engkau saja. La ilaha, tiada tempat mengadu, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan engkau, ya Allah. Okey, khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Kita akui kita ni Allah yang cipta. Apa sangat? Kalau Allah tak nak cipta kita pun boleh sangat. Itu pilihan Allah, tapi Allah dah ciptakan kita, syukur. Apa yang kita ada ni Allah yang beri. Jadi bila kita sebut khalaqtani, sebab itu tuan-puan sekalian, bila baca zikir-zikir umpama ni, tengok terjemahan barulah boleh menangis bila kita sebut khalaqtani. Engkaulah yang menciptakanku, ya Allah. Wa ana abduka, dan aku hamba-Mu, ya Allah. Hamba tak ada apa-apa. Hamba ni tak milik apa-apa.
Tapi bila Allah dah bagi pada kita tu kan, bagi rezeki tu, rezeki ni, jadi kita guna sebaiknya lah. Tapi Allah nak ambil balik, boleh, sebab kita tak milik apa-apa. Allah yang Malik, yang memiliki semuanya. Nama pun hamba. Tapi Allah bagi pemilikan sementara. Tapi kita lupa. Kita sebut apa? Ini anak aku ikut akulah. Ini rumah aku ikut akulah. Ini kereta aku ikut aku nak pergi mana. Ini duit aku ikut aku nak guna. Subhanallah, tuan-puan sekian. Semuanya itu milik Allah. Lepas mati je kita akan ditanya. Apa yang kau buat dengan anak yang aku kurniakan? Apa yang kau buat dengan harta yang telah aku kurniakan? Apa yang kau buat dengan suami yang telah aku beri? Apa yang kau buat dengan rumah? Dengan kereta? Kita akan ditanya oleh pemilik sebenar akan tanya kita. Pemilik sebenar Allah akan tanya kita. Pinjaman yang diberikan, kita buat apa? Masa tu baru sedar. Tak ada ayat, ya Allah tu kereta aku kan, ikut aku lah. Tak ada. Masa tu baru sedar. Kereta yang Allah beri tu adalah pinjaman sementara. Sebab itu bila kita sebut, wa ana abaduka, dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Betul-betul kita menyedarkan diri kita, merasai bahawa kita tidak milik apa-apa. Barulah kita tak sombong, tuan-puan sekalian, kita hamba. Kau siapa walaupun pangkat tinggi? Hamba Allah. Kau siapa walaupun suami kau hamba, mati tak ada apa-apa. Kau zalim isteri, kau akan menghadapi penyiksaan pengadilan Allah. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Belajar cerdik sampai macam mana pun, ada PhD sampai 10 sekalipun, kau siapa di sisi Allah? Hamba saja. Allah tak pandang PhD banyak tu. Allah pandang apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa. Allahu Akbar. Wa ana ala. Kita ngaku kita hamba. Ini, kau nak terjemahkan ini, tuan-puan sekalian, satu hari pun tak habis. Sifat-sifat kehambaan yang perlu ada pada kita. Tapi sambung ya, wa ana ala, dan aku di atas perjanjian, tuan-puan sekalian. Di alam roh, di alam rahim kita banyak janji dengan Allah. Untuk taat pada Allah, untuk sekian-sekian. Banyak kita dalam perjanjian. Apa janji kita? Kita terikat dengan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan, kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begini. Kalau kamu buat dosa, apa balasannya? Semua itu ada janji Allah. Allah dah janjikan, dan Allah yang maha benar dengan janjinya. Allah yang maha benar menunaikan janjinya. Bila Allah berfirman, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan sebesar kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Zarah tak boleh nampak dengan mata, dengan mikroskop elektron baru boleh nampak biji zarah. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, akan diperlihatkan, akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarah, dia akan diperlihatkan. Janji Allah maha benar. Kita dalam janji Allah. Allah akan menunaikan janjinya, sehingga kan kita tak sangka esok perkara baik yang kita buat kecil sangat tu pun, ada pahala rupanya. Ui, aku senyum kat jiran tu, ui banyak rupanya pahala. Rugi tak senyum banyak-banyak. Ui, rupanya kutip sampah ada daun tu, yang kita kutip sikit tu, ada kayu-kayu yang kita kuis ke tepi, kita bimbang takut budak lalu rupanya ada pahala besar. Subhanallah, sekecil-kecil yang kita tak pandang pun Allah akan hitung, dan Allah maha benar janjinya. Kita perhatikan dalam Sayyidul Istighfar ni, kita mengakui bahawasanya, ya Allah, aku dalam perjanjianmu ya Allah. Perjanjian apa, baik buruk ke apa, wa wa'dika mastata'tu, dan janjimu sesuai, mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Semua itu mengikut kadar kemampuan. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah tentukan dalam hidup kita adalah mengikut kadar kemampuan. Bila kita sebut macam ni, tanpa kita menunduk, sungguh kita akui ujian yang Allah berikan kepada kita memang mengikut kadar kemampuan. Apa yang Allah berikan itu ada kadar kemampuan. Memang suami kita itu kadar kemampuan yang layak dan mampu kita tanggung. Kalau Allah beri suami kita handsome lebih daripada sekarang, mungkin kita ni lupa diri, duk ambil gambar selfie lah semua dengan suami tu. Dia rasa suami dia lah paling handsome. Allah bagi kadar anak kita macam tu, bilangan dengan rupa parah, dengan kecerdikan, itulah kadar mengikut sesuai dengan kemampuan. Kalau Allah bagi lawa lah sikit, hari-hari lah nunjuk. Kalau Allah bagi bijak lah semua anak, hari-hari lah duduk update pasal kebijaksanaan anak. Sampai lupa bahawa itu pinjaman. Untuk Allah uji kita syukur. Bangun tak tengah malam, syukur pada Allah di atas nikmat Allah bagi. Jadi apa yang Allah tentukan untuk kita sebenarnya memang kadar sesuai, tanpa sekiranya. Itulah kadar suami yang sesuai untuk kita. Adalah buruk dia, adalah kurang dia, adalah lebih sikit, lebih banyak. Kadar rupa paras kita inilah kadar yang sesuai. Kalau terlebihkan jadi lain, kalau kurang sekian-sekian. Kadar harta, kadar semuanya, makan minum kita Allah dah tentukan. Tuan-puan sekalian, kita tengok lagi. Ayat ni tuan-puan sekalian, Allah Akbar. Yang saya sebut, bila sampai ayat ni, saya akan rasa lapang. Saya rasa lega.
Masya Allah. Apa dia tuan-puan sekalian? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Saya kan antara yang paling saya takut, bila saya buat maksiat, saya buat kesalahan, Allah akan hukum terhadap anak. Faham ya? Kadang-kadang kita kata, ya Allah, dosaku biarlah aku yang tanggung. Biarlah hukumannya pada aku. Jangan pada anak. Contoh anak kita sakit. Saya jadi terfikir, ya Allah mungkin sebab dosaku kot. Sebab Allah tahu kalau Allah uji aku belum sedar. Tapi bila Allah uji anak, kita pun jadi, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah aku tahu, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah. Tapi janganlah kerana aku berdosa, tapi engkau uji anakku sampai sakit. Saya kan bila saya fikir dosa kita banyak. Jangan sebab dosa Allah azab kita dengan, Allah azab dan Allah jadikan kehidupan kita sampai kita tak mampu nak menanggungnya. Jadi sebenarnya tuan-puan sekalian, daripada kita takut dengan apa yang orang buat pada kita, takutilah dosa sendiri. Hakikat sebenarnya, apa yang berlaku dalam hidup kita, asbab dosa kita sendiri. Lalu Allah nak kita bersih dosa sebelum mati supaya boleh masuk syurga. Lalu Allah berikan kita ujian. Dan saya fikir kadang-kadang ujian tu datang bukan direct pada kita, tapi melalui sekeliling. Allah uji suami, Allah uji bisnes, Allah uji anak. Saya paling takut Allah uji anak lah. Jadi subhanallah, bila sampai ayat ni, rasa macam lapang tu dan mengakui bahawasanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Ya Allah, jangan disebabkan kejahatan yang syar, ni kejahatan yang aku buat, maksiat semua. Aku mohon perlindungan ya Allah daripada kejahatan yang aku buat. Sebab daripada kejahatan kita tahu Allah Maha baik. Allah tak nak biarkan kita selamanya jahat, selamanya berdosa. Allah berikan kita ujian. Sebab daripada ujian tu kita dah baca hadis semalam. Ujian adalah untuk menghapuskan dosa. Ujian untuk menaikkan derajat. Tapi kita mohon perlindungan, ya Allah aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang apa yang aku lakukan. Maksudnya kita tak nak jadi jahat dah. Dan kita tak nak kerana kejahatan lalu Allah menimpakan ujian yang tidak mampu kita tanggung. Kalau bukan direct pada kita, pada sekeliling kita, surrounding kita. Okey, kita tengok lagi. Abu ulaka bi ni'matika. Ya Allah, aku mengakui di atas segala nikmat-Mu. Kita mengakui nikmat yang kita adakan semuanya daripada Allah. Alayya, ya Allah aku mengakui nikmat-Mu dengan segala nikmat-Mu ke atasku. Wa abu'u, dan aku mengakui bizambi dengan dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, semua dosa-dosaku, mengaku depan Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiadalah yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Tuan-tuan sekalian, ramai manusia kalau minta maaf dengan manusia bersungguh dia. Bang, saya minta maaf sangat-sangat dengan awak. Saya tahu saya salah, tolong beri saya peluang bang. Nangis-nangis ni. Kalau dosa tu besar sangat, pegang kaki tu. Sujud cium kaki, bang, tolong bang, saya tahu saya berdosa. Saya buat awak macam ni. Saya contoh ya, dosa antara paling besar isi buat curang. Saya tahu saya curang, saya tak tahu kenapa saya leka, saya tak tahu kenapa saya terbuat, saya buat maksiat gini. Pegang kaki suami, cium gini. Suami tegak, merayu, menangis. Saya sanggup buat apa saja, macam-macam janji. Tapi bila minta ampun dengan Allah, kenapa kita tak boleh macam tu? Kita tak boleh, ya Allah, aku mohon. Sedangkan yang mengampun hanya Allah satu je. Kita boleh minta dengan pokok. Pokok, tolonglah maafkan suami. Suami mungkin akan kata, ya saya maafkan awak. Tapi dosa awak tu dengan Allah, awak kena sungguh-sungguh minta ampun dengan Allah. Allahu Akbar. Adalah dalam minggu lepas ada satu peristiwa kecuaian sikit. Pasal anak-anak kami, pasal kami juga cuai sebenarnya. Kucing yang kami jaga tu meninggal. Ada sebab cuai kami tu meninggal. Saya tak tahu yang kucing tu belum masuk. Pendek cerita, kucing yang kami jaga salah seekor tu dia mati sebab hujan. Dia duduk luar rumah, dia terkena hujan, lalu kami jumpa pagi tu mati. Ya Allah, berlaku hari apa? Encik suami hari Sabtu Hari Ahad baru ni. Tuan-puan sekalian, bila saya nampak kucing tu, saya ni ialah menangis. Satu sebab sayang, kucing kita jaga, kita pelihara. Lepas tu, saya menangis paling utama, saya takut pada azab Allah. Sebab ada kan hadis Nabi tentang seorang wanita yang seksa binatang, mati, dihumban dalam neraka. Lepas tu saya minta semua anak-anak saya yang mereka nak sangat jaga kucing ni pada dulu. Saya kata solat taubat dengan Allah. Sekarang kamu nangis sebab sedih kucing mati. Tapi paling utama,
Solat taubat sekarang. Saya suruh Atika, Luqman, Safwan, Imran, Sarah solat taubat semua. Ayah dia pastikan anak-anak semua solat taubat. Sebab saya kata, kita tak tahu, takut kucing ni besok bercakap depan Allah yang kita telah mengabaikannya. Saya tak tahu yang kucing tu tak balik lagi. Kucing kan suka merayau. Ya Allah, saya memang tak tahu. Tapi saya pesan pada anak waktu maghrib tu, bagi makan kucing nasi gaul dengan ikan tu. Rupanya anak ni tahu kucing tu tak balik, tapi dia pun lupa. Dia lupa nak bagi tahu, lupa nak buka pintu. Jadi macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi saya punya rasa berdosa dan bersalah tu, saya kata, ya Allah, kucing ni mati dalam keadaan apa? Kesejukan, hujan dan sebagainya. Memang nampak duduk di depan pagar. Kan dia tak boleh masuk dan dia mati depan pagar. Kami tanam kan gini, minta ampun dengan Allah. Sebab apa tuan-puan sekalian, saya kata yang boleh ampunkan kita Allah saja. Kalau Allah ampunkan dosa kita mengabaikan kucing ni, settle. Bukannya kita pergi dekat kubur, kucing maafkanlah aku, kucing maafkanlah aku. Saya kata boleh nak cakap dengan kucing tu, suruh minta maaf dengan dia. Tetapi kita sedang berdosa. Saya tekan pada anak, okey, masing-masing buat solat taubat, minta ampun sungguh-sungguh, rasa bersalah. Kadang-kadang kita ni beria minta maaf dengan manusia tuan-puan sekalian, sebab kita tahu kita dapat efek segera. Kalau semua manusia tu maafkan, dia pun peluk, settle. Tapi kita tak nampak kemaafan Allah, pengampunan Allah tu tak nampak. Sebab itu kita tak beria. Dan kita tak nampak kemarahan Allah masa kita buat maksiat, kita buat dosa tu. Tapi kalau kemarahan suami, kemarahan orang yang kita buat salah nampak. Dia marah, dia tak nak bercakap. Ataupun kata-kata dia, abang tak boleh terima. Contoh kan, tak boleh terima. Tak boleh. Kita akan selesai di mahkamah. Lagi beria nangis. Sebab bila kita buat dosa di dunia, kita tak nampak kemarahan dan kemurkaan Allah tu alam ghaib. Kita tak nampak apa catatan dosa tu. Sebab itu kita tak bersungguh sangat minta ampun dengan Allah. Tetapi Sayyidul Istighfar ini, dia menanam pada kita rasa bila kita memahami. Kita sebut, kita mengakui, wa abu'u laka bizambi. Tapi saya rasa encik memang ada lakar lah, wa abu'u laka bizambi. Tiba-tiba. Sebenarnya boleh, ada dengan tak ada. Sebab ada hadis ada hadis tak ada. Tapi wa abu'u laka bizambi. Dan aku mengakui kepadamu ya Allah, bizambi, dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, dan sesungguhnya, la yaghfiru, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Masa tu kita akui, tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan engkau ya Allah. Kita boleh saja buat ayat, ya Allah ampunilah aku. Okey, memang bagus dah tu. Tapi bila kita sebut, ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku, aku mengakui bahawasanya aku memang sengaja buat, bukan tak sengaja. Kita dengan Allah tak ada rahsia ya. Tak ada, Allah tak payah nak tipu-tipu, tak payah nak kelentong, tak payah kita nak beralasan. Sebab Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kita sebenarnya mampu untuk tak buat dosa tu. Tapi kita suka sebut tak sengaja. Tapi sebenarnya sengaja. Itu pilihan kita. Jadi dengan Allah kita tak boleh nak tipu, tak boleh nak kelentong, sebab Allah Maha mengetahui, Allah tengok, Allah Maha mendengar. Jadi dengan Allah akui sajalah. Abu'u laka bizambi, ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Aku ngaku ya Allah, aku memang buat sengaja. Engkau pun tahu ya Allah. Aku tahu, engkau tahu ya Allah, bukan aku buat dalam keadaan tak sedar. Aku sedar aku buat dosa, tapi seronok sangat dosa tu. Abu'u laka bizambi, ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Wa abu'u faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sesungguhnya tiada yang maha mengampunkan dosa, tak ada yang boleh ampunkan dosa aku ni illa anta, kecuali engkau ya Allah. Hebat kan? Sebab itu sehinggakan Nabi kata, Sayyidul Istighfar ini, tuan-puan sekalian, siapa yang membacanya, mengucapkannya dan meyakininya, kalau dia mati, dia ahli syurga. Masya Allah. Sebab bila kita memahami maksud di sebalik, itu surface saja. Orang alim kalau dia syarah lagi Sayyidul Istighfar ini tu apa sekian, lagi menangis kita, baru kita tahu besarnya Sayyidul Istighfar, sehingga kan disebut. Maksud Sayyidul Istighfar apa Ustazah sebut Sayyidul Istighfar? Ini memang hadis Nabi. Nabi kata bacalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, inilah Sayyidul Istighfar. Boleh cari dari internet. Kalau nak print cantik-cantik, Sayyidul Istighfar. Minta maaf ya, saya ni bercakap memang semangat. Minta maaf encik, tuan-tuan sekalian, istighfar. Semangat sikit cakap tu, minta maaf. Supaya menghayati sangat, kadang terlebih menghayati. Minta maaf ya, Sayyidul Istighfar. Maksudnya adalah penghulu.
Tuan-puan sekalian, cari je dalam internet penghulu istighfar, akan keluar istighfar ni. Kalau boleh print sekali dengan hadis Nabi ni. Ini hadis sahih. Print, tampal. Pastikan kita dan ahli keluarga, kalau betul nak masuk syurga sekeluarga, baca lepas subuh, baca lepas asar ataupun lepas maghrib. Terlupalah lepas subuh, teringat pukul 10, bacalah. Teringat pukul 1 tengah hari, bacalah. Jangan kata, dah terlepas subuh. Bacalah bila-bila kita teringat, tapi yang waktu yang terbaik, baca lepas subuh, baca lepas asar ataupun lepas maghrib. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat hari Jumaat yang barakah. Sekali lagi, jangan lupa untuk mendapatkan dan menyokong usaha yang kami lakukan, e-book Tip Keluarga Bahagia edisi PKP. Masya Allah, istimewa buat sahabat-sahabat semua daripada saya dan juga tim penyelidikan. InsyaAllah e-book ni bernilai RM20. RM20 itu akan memberi satu manfaat yang banyak kepada kami untuk kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal. Alhamdulillah, sekian, mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Jangan lupa infak Jumaat kepada kami NGO Sahabat Amal Care. InsyaAllah selepas habis program dengan sekejap lagi saya nak jemput, sejam setengah je lagi, harap tak jemu ya. Saya akan bersama dengan Radio IKIM pukul 10:10 berkisah tentang kehidupan para wali Allah. Kehidupan para wali Allah. Hari ini mungkin saya akan pilihlah mana-mana wali Allah yang akan diceritakan dan kita akan dapatkan pengajaran daripada kisah wali Allah tersebut. Jadi, sebagaimana yang sebut awal tadi, hari ini saya buat pengumuman kuliah Riyadhus Salihin kita selepas ini dalam tempoh September hingga Oktober. Kita akan melakukan kitab Riyadhus Salihin kita setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat kita akan beri laluan untuk slot saya bersama dengan IKIM jam 10. Supaya tak jemu, tak rapat tu tuan-puan sekalian. Jadi slot saya bersama IKIM bermula hari ini, bulan September dan bulan Oktober, 2 bulan. Jadi nak tengok tu menerusi mana, ada yang tanya. 2, melalui page Ustazah Asma pun kita akan bersiaran serentak, ataupun melalui page IKIM. Boleh cari FB IKIM ataupun melalui page Ustazah Asma. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih. Jangan lupa infak melalui NGO kami Sahabat Amal Care, RM1, RM2. Alhamdulillah, berapa pun nilai ia sangat besar. Hari ini kita akan buat pelancaran pusat. Kita panggil ISAC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. ISAC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Kita akan buat pelancaran pada hari ini dan insya-Allah itu menjadi pusat pengajian percuma kepada asnaf, fakir miskin dan juga mu'alaf. Alhamdulillah. Dan itu hasil pada infak tuan-puan saya sebenarnya. Sumbangan tuan-puan sekalian yang tuan-puan beri, kami dah bina, dah boleh operasi dah pusat pengajian ilmu untuk asnaf fakir miskin secara percuma. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.